Okey, kita tengok. Sekali kita baca, siapa yang memuji dunia kerana ia telah mendapat sedikit kegembiraan, maka pasti ia akan mencelanya pada suatu masa yang akan datang kerana satu kesedihan. Ceritanya makhluk ni kita kena apa sahaja. Hanya Allah Ta'ala puji-pujian yang penuh. Selain daripada itu, kita kena berhati-hati. Kadang-kadang kita memuji lebih sangat sampai kita lupa pada Allah Ta'ala. Puji sesuatu makhluk Allah Ta'ala tu lebih sangat, lebih daripada kita ingat Allah. Satu hari kerana dia kita akan sedih. Tu ada kata apa? Apa nama ni? Kalau kita benci seseorang sangat, korak-korak orang, satu hari kita akan sayang dia. Macam itu juga kalau sayang sangat seorang tu, satu hari kita akan membenci dia. Jadi jaga elok-elok. Beringat, kan? Beringat. Benci sangat pun tak boleh, sayang sangat pun tak boleh, jika nama makhluk Allah Ta'ala. Tapi kerana Allah tak apa, boleh kita, tapi kena ikut cara, kan? Bila kerana Allah, insya-Allah kita akan selamat. Kalau tidak, bahana kepada kita, bahaya kepada kita. Baik, dunia adalah sebegitu. Seronok sangat dengan dunia, satu hari kita akan sedih. Satu kita akan sedih kerana dunia. Baik, idza adbarat kanat 'ala al-mar'i asratan wa idza aqbalat kanat kathiran humumuha. Ketika dunia itu berpaling meninggalkannya, maka ketika itulah ia akan bersedih, menyesal dan penuh dalam keadaan sengsara dan duka cita. Itu kalau kata orang yang cinta kepada dunia, hubbud dunya. Ni Nabi kata apa? Penyakit wahan. Umat Islam akan ditimpakan dengan penyakit wahan. COVID-19 daripada Wuhan. Ni Wuhan. Apa maksud Wuhan? Hubbud dunya, cinta kepada dunia, wa karahiyatul maut, dan takut ataupun tak suka, kalau tak suka kematian, tak mau mati. Jadi dua ini package. Bila cinta dunia dalam hati, akan ada automatik dia takut mati, tak mau mati. Jadi orang yang beriman, dia zuhud ni maknanya dia berpaling kepada dunia. Dia tak kisah kalau dia kena keluar daripada dunia. Dia tak kisah kalau dunia dia tidak dapat di dalam tangannya. Dia tak kisah. Ada tak ada, bagi dia sama. Yang penting dia ada Allah bersama dengan dirinya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Baik. Jadi apabila engkau telah mengetahui apa yang telah saya sebutkan tadi, maka sudah menjadi satu kepastian atas setiap insan ini agar ia menjalani jalan orang yang sempurna akalnya dan memandang dunia ini dengan pandangan yang penuh hati-hati. Dalam Quran banyak sebut tentang dunia, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan, kesenangan yang ada dalam dunia, melainkan dia adalah kesenangan yang menipu ahli-ahli dunia. Orang yang bertakwa, orang yang cinta akhirat, dia tidak akan mudah tertipu dengan dunia. Okey. Kita memohon akan Allah yang maha lembut dan maha kasih sayang, supaya mengurniakan kepada kita akan jalan yang lurus dan menunjukkan kepada kita jalan yang paling baik. Allah Ta'ala, kita minta Allah Ta'ala tunjuk kat kita ni, ihdinas siratal mustaqim, waktu semayang, kan? Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Rasa tu ya Allah, rasa lemah, rasa nak teriak pun
Kerana ada lagu tu. Rasa sedih, ya Allah, kalau ya Allah tunjukkan aku kami jalan yang lurus, ya Allah, kalau kami berada di landasan yang salah ataupun jalan yang sesat, tidak berada di jalan yang bengkak lurus, yang berada di bengkak-bengkok, macam manalah keadaan kami, ya Allah. Jalan macam mana yang kata jalan lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang Allah Taala engkau beri nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin, iaitu jalan para nabi. Macam mana jalan para nabi? Wasiddiqin, orang yang siddiq, orang yang benar, macam Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian wasyuhada, orang yang memperjuangkan agama Allah, kan? Sehingga mereka itu terkorban nyawa, diri mereka terkorban. Wassalihin, dan orang soleh, orang yang baik-baik. Jalan tu yang kita nak ikut, bukan jalan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waktu sembahyang tu kita berasa, ya Allah, kan, tunjuk, nak minta betul-betul harap betul dalam hati kita, dalam diri kita, nak Allah Ta'ala tunjuk kita ke jalan yang lurus. Nak jalan yang lurus, mesti ikut Al-Quran. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Ila akhir ayat. Baik. Masuk lagi dah ya. Maka di dalam kitab ini insya-Allah saya himpunkan pedoman-pedoman yang akan menerangkan jalan yang lurus seperti mana yang telah kita sebutkan tadi. Kalau nak ikut ni, dia kitab ini Bustanul Arifin, dia lebih tafsiran kepada juga merupakan tafsiran kepada surah Al-Fatihah. Dia dah tunjuk jalan-jalan orang yang soleh, tunjuk jalan para nabi kat kita, supaya kita dapat ikut jalan mereka. Jalan yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada mereka, iaitulah jalan yang dapat membawa kita kepada akhlak yang mulia. Maka insya-Allah dalam kitab ini saya akan sebutkan beberapa huraian rahsia yang indah-indah dan hakikat-hakikat ilmu. Perkara-perkara ini akan saya sebutkan dalam bahasa yang mudah difaham, supaya jangan membosankan orang yang mentalaahnya, dan supaya lebih berkesan di dalam hati pembacanya. Dan saya tidak menyusunnya dengan dalam bentuk bab-bab yang tersusun rapi, tetapi saya menyebutkannya dalam cara yang sederhana, yang bersahaja, yang santai lah. Santai. Bukan dihiaskan dengan bahasa yang berlebihan supaya ia tidak membosankan. Jadi dia main cerita dalam bentuk gaya bahasa yang mudah kita faham. Kan, kalau bawa dalam bahasa yang sastra, jenuh kita nak faham. Tambah orang kampung Nawa, mana nak reti semua tu. Dia cerita bahasa-bahasa moden, jeng. Jeng. Siam setiap bahasa semua. Ada bahasa yang rendah, yang sederhana, yang tinggi-tinggi. Yang bahasa Melayu kita ni pun ada bahasa-bahasa, kalau yang guna, yang ahli bahasa guna, pakar bahasa guna, kita tak faham kan. Puisi, jenis sajak-sajak semua tu, kadang-kadang dia guna bahasa yang tinggi, yang susah untuk kita faham. Bahasa kita, tapi kita tak boleh faham, sebab dia kadang-kadang bahasa itu di sebaliknya kita kena selak cari tengok makna dia. Baik, dalam kitab ini insya-Allah saya akan sebutkan petikan-petikan dari ayat Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga perkataan ulama salaf yang laksana lampu yang bercahaya. Umai Al-Quran satu, umai hadis dua. Ni sumber yang tak boleh kita tinggalkan, sumber utama. Yang ketiga, dia cerita tentang perkataan ataupun kata-kata ulama salaf. Ulama salaf ni yang terbaik, lah kan. Kita lah ni pun kita ada ulama kan, tapi yang terbaik ulama salaf. Maksudnya ulama yang disebut oleh para ulama, dia ulama yang 300 tahun hijrah. Ini
300 Hijrah yang pertama. Dan juga saya sebutkan beberapa petikan yang terpilih dari hikayat orang-orang yang saleh dan syair-syair yang baik yang mengandungi makna kezuhudan. Syair-syair pun ada yang mengandungi makna kezuhudan. Contoh pasal zuhud ada juga dia masuk di sini. Mudah-mudah lah kuningan. Ketika menyebutkan hadis pula, saya akan sebutkan martabat hadis tersebut, sama ada ia sahih atau hasan, dan begitu pula hal-hal perawinya yang meriwayatkan hadis tersebut, dan juga disebutkan huraian kalimah-kalimah yang sulit dan muskil maknanya, serta disebutkan pula dhabit ataupun baris kalimah bagi kalimah-kalimah yang dibimbangi akan tersalah atau ditakuti akan membawa erti yang bukan dimaksudkan. Kemudian saya menyebutkan juga sanad, iaitu rangkaian perawi hadis, kerana dengan itu akan lebih berkesan di dalam hati orang yang mentalaahnya, dan terkadang saya tidak menyebutkan sanad tersebut sebab takut terlalu panjang sehingga membosankan. Ada kadang-kadang dia tinggal sebab ada takut panjang sangat. Kerana kitab ini sebenarnya ditulis untuk mereka yang memenuhkan masanya dengan amal ibadat. Jadi kitab ini ditulis untuk orang yang dia nak penuhkan diri dah hidup dia dengan amal ibadat. Hak kita dah lari dah kan? Kecuali pahit Ustaz Zaid kali ya? Mudah lagi kan? Boleh enjoy lagi. Ni hak yang lama-lama ni. Yang lama-lama ni kira untuk apa? Untuk kekalahan mati kan? 40 ke atas. Dah. Mudah lagi. 20 tahun dulu kot. 20 tahun dulu mudah. Remaja purba panggil. Remaja purba tu maknanya dululah. Tak apa. Dekat ni tak apa, tak ada masalah. Dekat melawak tak apa. Jangan betul-betul. Memang ada. Dia umur 60, dia rasa macam 20 lagi. Kita sedap mati. Pasal apa aku duduk dalam kubur lah ni? Aku rasa baru umur 20. Tunggu. Tu pakai sabun tu sabun hak yang sebut tadi ni. Dia akan kembalikan keremajaan anda. Pakai. Tak percaya pakai tengok. Besok di syurga. Baik, bahkan mereka merasa berat dengan sebutan sanad tersebut, kerana itu dapat menyusahkan dan membosankan. Dan kebanyakan sanad-sanad yang disebutkan itu alhamdulillah adalah daripada sanad-sanad yang masyhur yang telah dikenali di dalam kitab-kitab yang muktabar, yang banyak dibaca dan dimutalaahkan oleh orang ramai. Dan apabila ada dalam hadis atau cerita-cerita yang saya sebutkan itu lafaz yang susah atau nama seseorang, maka hal ini saya terangkan sejelas-jelasnya. Benda-benda yang payah, nampak macam gaya payah, dia akan terangkan. Jadi apa yang perlu diterangkan, maka saya akan terangkan dengan sempurna. Dan apa yang ada kemungkinan orang tersalah faham, maka saya huraikan akan maknanya. Jadi benda-benda yang berkaitan saja yang dia akan huraikan, dia akan maknakan, dia akan sebutkan, dia punya terangkan dengan sempurna. Dalam kitab ini sikit lagi sekaligus disebutkan bermacam-macam ilmu syariat, iaitu masalah yang berkenaan dengan ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu akhlak, dan juga disebutkan beberapa masalah fiqhiyah yang menjadi kesamaran orang ramai. Jadi dalam ni pun ada perbahasan fiqh dengan cara yang ringkas lah. Begitu pula disebutkan masalah-masalah ilmu tauhid pun ada dalam ni, dan beberapa masalah yang indah-indah dan masalah yang ganjil-ganjil yang sangat baik disebutkan, dan baik pula disededahkan dalam majlis orang ramai. Jadi yang disebut ni, dia buat kitab ni, yang ditulis dikarang kitab ni khusus dan lebih kepada untuk orang ramai, orang awam. Serta disebutkan pula ilmu yang berkenaan dengan hal ehwal hati. Ilmu tentang macam mana kita nak tarbiyah, nak didik hati kita, penyakit hati dan ubatnya.
dia bagi ubat. Apa ubat untuk kita didik ataupun nak ubati hati kita yang sakit, nak ubati hati kita yang penyakit. Dan terkadang ada masalah-masalah yang hanya saya sebutkan ringkasannya sahaja, atau saya tunjukkan tempat huraian yang lebih lanjut. Kadang-kadang dia tak boleh nak cerita panjang di sini, dia habaq boleh tengok dalam kitab ni, tengok di sini, di sana dan sebagainya. Yang dikarang oleh para ulama. Dan terkadang saya tunjukkan supaya berujuk kepada sebuah kitab yang telah saya karang sendiri. Kadang-kadang dia habaq boleh rujuk kepada kitab karangan saya yang begini-begini. Bukan dengan tujuan memperagakan diri, bukan nak bangga diri dengan banyaknya kitab yang telah dikarang, tetapi semata-mata untuk memberi petunjuk ajar kepada kebaikan dan membukakan jalan kepadanya, kerana memudahkan bagi orang yang berminat mendalaminya. Jadi cerita dia cerita yang basic-basic supaya semua orang boleh faham. Nak dalam lagi, kena pergi ke kitab-kitab yang tertentu yang disebutkan. Okey. Sengaja hal ini saya sebutkan kerana melihat ada sebahagian orang yang menganggap aib perbuatan seperti ini, yang mana anggapan itu timbul daripada kejahilan, buruk sangka, hasad dan taksir dan keras kepala. Maka saya merasakan perlu untuk menerangkan hal ini kepada para pembaca sekalian, supaya suci batin mereka daripada prasangka yang jahat dan sifat suka mencela kepada orang lain. Maksudnya kita hati-hati, kita hati-hati, jangan ada sifat prasangka jahat, su'zon kepada orang lain. Kerana ada orang dia memang dia fikiran dia yang negatif saja, satu. Yang kedua, kita sendiri ni pun bila kita nak buat sesuatu, kita fikir juga jangan sampai ia boleh menyebabkan fitnah dan orang mengata kepada kita. Kadang sengaja dengan kelakuan kita tu timbul fitnah. Jadi jauhkan diri kita daripada fitnah. Saya memohon akan Allah Ta'ala yang Maha Mulia, semoga Ia sentiasa memberi taufik kepada aku dan kepada kita juga untuk membaikkan niat dan jaga niat kita mudah-mudahan, dan menolongku untuk melaksanakan segala ketaatan dan memudahkannya. Kita doa, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan semoga Ia sentiasa memberi hidayat yang berterusan kepadaku hingga sampai ke akhir hayat. Dan saya memohon akan seperti yang demikian itu bagi hamba-hamba yang mencintai Allah dan mencintaiku kerana Allah Ta'ala, dan bagi sekalian muslimin dan muslimat. Itu dia, kita nak doa, jangan kita doa untuk kita seorang saja, tapi kita doa habis orang lain pun, terutama orang yang dekat dengan kita. Doa. Semoga Allah dan saya juga memohon semoga Allah Ta'ala menghimpunkan antara kami dan mereka sekalian di dalam syurga di tempat yang tinggi, dan semoga kita semua mendapat redha Allah Ta'ala dan mendapat segala macam kebaikan. Hanya kepada Allah saya berpegang teguh, dan hanya dengannya saya meminta tolong, dan ke atasnya saya bertawakal, dan tiada ada daya dan upaya kecuali hanya dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Allah sahaja yang dapat menunjukkan jalan kepada kita. Allah itulah sebaik tempat kita berserah diri. Ya Allah, saya memohon akan Engkau dengan segala wasilah dan meminta syafaat kepadamu dengan segala apa, agar Engkau memberi manfaat akan daku dan juga kepada semua kekasihku dan sekalian muslimin yang dengan berkat kitab ini akan menjadi manfaat yang menyeluruh dan bersangatan. Wahai Tuhan yang tidak melemahkan, dan dia oleh sesuatu dan tidak ada sesuatu yang menjadi kepayahan ke atasnya. Dan sekarang ini sampailah masanya untuk saya mula menyebutkan kandungan kitab ini. Wallahu a'lamu bis-shawab. Insya-Allah minggu depan kita akan masuk bab yang pertama pada menyatakan ikhlas dan menghadirkan niat
pada sekalian amalan yang zahir dan batin. Contoh pasal niat itu minggu depan insya-Allah taala. Itu mukadimah dia. Mudah-mudahan kita mendapat berkat, kita mendapat rahmat, kita dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala, berkat dengan para ulama yang kita baca buku mereka. Mudah-mudahan dengan itu akan membuahkan ma'rifatullah, mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengetahuan, dengan sebenar-benar kenal, seperti mana orang-orang yang kenal Allah Ta'ala sebelum ini mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata hati yang bersih. InsyaAllah, wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maulana. Dengar tak mana, yang mana satu?